warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. 20 perkara yang menyebabkan saudara-saudara mesti malam ini memikir, bukan saja memikir, mengajak orang lain bersama-sama untuk membuat keputusan. Apa keputusan yang nak dibuat? Tolak Pakatan Rakyat. 20 dalil. Tadi yang disebutnya, saya fikir sampai dalil yang ke-6 begitu saja. Banyak lagi. Sebab itu tuan-tuan dan puan, saya fikir dalil ini kemungkinannya akan disebarkan kepada tuan-tuan, bawa balik ke rumah masing-masing, syarahkan kepada isteri besok pagi, syarahkan kepada anak minggu depan, syarahkan kepada teman-teman yang berjumpa kita di kedai-kedai kopi dan sebagainya, supaya mereka mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup sebelum mereka membuang undi, kertas-kertas undi di peti-peti undi nanti. Saudara-saudara, selain daripada itu, rasa saya di Mero ini, tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita hendak Mero ni merupakan salah satu deposit awal. Salah satu deposit awal bagi menubuhkan kerajaan untuk mengalahkan Pakatan Rakyat di negeri Selangor ini. Kalau saudara dapat berjanji, saudara dapat bekerja keras, yang wanitanya dapat bekerja keras, yang seluruh yang ada termasuk teman-teman yang berbaris nun di jalan raya di sana dapat membantu bekerja keras. Yakin saudara-saudara, masa depan anak-anak kita, masa depan generasi yang akan datang ini sesungguhnya akan lebih terjamin daripada kita serahkan bulat-bulat kepada Pakatan Rakyat. Siapa nak jamin anak tuan-tuan? Siapa nak jamin generasi yang akan datang ini dari segi agamanya? Siapa nak jamin dari segi pendidikannya? Siapa nak jamin dari segi persekolahannya dan pembelajarannya? Siapa nak jamin daripada keutuhan keluarganya? Tuan-tuan nak letakkan jaminan ini kepada Roni Liu? Ambil yang di Selangor. Tuan-tuan nak letakkan ini kepada Teresa? Tuan-tuan nak letakkan kepada Xavier, Dr. Xavier? Boleh. Tak boleh memikirkan. Saya bersama dengan orang 4 tahun sebagai exco kanan kerajaan negeri Selangor. Tak boleh. Saya membuat satu keputusan, tuan-tuan dan puan, tak ada dalam sejarah mana-mana exco di Malaysia ini yang mengambil satu tindakan seperti saya dipecat kerana mempertahankan satu prinsip. Prinsip yang saya perjuangkan tidak lain dan tidak bukan menyelamatkan Islam Melayu dan sistem raja di negeri Selangor ini. Siapa lagi nak buat ni, tuan-tuan dan puan? Khalid Ibrahim tak boleh buat. Sebab dia ditunjuk oleh orang-orang BAP. Khalid Ibrahim mengalami proses dalamannya, krisis dalamannya. Azmin bila-bila saja, bila-bila saja dah menghalakan keretanya nak pergi kepada istana untuk mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar. Siapa lagi? Tuan-tuan nak harapkan kepada siapa lagi? Di Selangor ni tuan-tuan, di Selangor. Bayangkan 5 tahun mereka sudah memerintah negeri Selangor ini. Saya tidak dapat gambarkan kerugiannya tuan-tuan dan puan-puan ya. Rugi dari segi harta benda, rugi dari segi hasil mahsul, rugi dari segi Melayu, rugi dari segi Islam, rugi dari segi pendidikan anak-anak, rugi dari segi keluarga. Bayang tuan-tuan, siapa yang nak jaga kita ni tuan-tuan bagi tahu. Siapa nak jaga kita? Siapa nak jaga nasib kita? Siapa nak perjuangkan kita tuan-tuan?
Kalau kita pergi kepada Pakatan Rakyat, saya nak pergi kepada manifesto mereka, tuan-tuan dan puan. Mereka melancarkan manifesto kemarin. Saya dah lihat manifesto itu. Sebahagian daripada tuan-tuan, saya tanyakan Saudara Norman tadi, dia pun sudah melihat, sudah meneliti manifesto itu. Tak ada yang baru. Sejak 4 tahun yang lalu, mereka war-warkan, itu jugalah yang mereka bentangkan semalam. Apa di antaranya? Di antaranya, saudara-saudara, yang disebutkan dalam manifesto itu, tidak lain dan tidak bukan, mereka mengatakan untuk memberikan pendidikan percuma daripada sekolah rendah sampai ke universiti. Tengok tuan-tuan yang jawab. Nak bagi pendidikan percuma daripada sekolah rendah sampai ke universiti, tuan-tuan bayangkan. Bayang. Saya baru saja menghabiskan kursus yang kedua dengan UiTM. UiTM saja tuan-tuan ada dekat 200,000 mahasiswa-mahasiswi yang masih mengikuti pengajian. Free ke semuanya. Yang gaji 10,000 pun nak di-freekan. Yang gaji 20,000 pun nak di-freekan. Anak tokek-tokek besar pun nak di-freekan. Tuan-tuan bayangkan. Bayangkan apa lagi yang mereka nak lakukan, tuan-tuan. Dalam manifesto itu juga disebut kononnya tol percuma, seluruhnya percuma. Tuan-tuan bayang, tuan-tuan, berapa bilion mereka belanjakan. Dan concessionaires, orang apa ni, syarikat yang telah diberikan concession, yang telah diberikan pajakan, tuan-tuan, untuk melaksanakan projek itu, dan pulangan daripada apa yang mereka lakukan, keuntungannya makan masa yang sangat panjang, rakan terpaksa dipanjangkan lagi, extended, dipanjangkan lagi, sebab tak dapat nak cover kos yang terlibat, yang mereka telah mengurunkan belanja untuk membina lebuh raya, terutamanya misalnya yang apa di utara selatan. Tuan cuba bayangkan tak kalah kawan tu, dan seluruhnya dalam perjanjian yang sudah dimeterai. Yang membina pun sudah bersetuju, yang suruh membina pun sudah bersetuju, yang memberikan projek pun sudah bersetuju, yang memberikan tender pun sudah bersetuju, yang menender pun sudah bersetuju, kontrak sudah dibuat, tanda tangan sudah dibuat, dengan syarat-syarat yang ketat yang telah ditetapkan dalam tiap-tiap satu persyaratan itu. Tuan-tuan cuba bayangkan, dia punya mudah. Apalagi mereka katakan, tuan-tuan, caj air, caj api akan dikurangkan. Tarif api kurang langsung. Saudara, saya nak bagi tahu di Selangor. Di Selangor, tuan-tuan dan puan, berapa ramai yang menuntut lagi sekarang ini. Menuntut yang RM11 berapa sen tu mereka tuntut sekarang ni. Jumlahnya bermilion-milion sekarang ni, yang tidak dapat menikmati kemudahan air percuma yang ditawarkan oleh Pakatan Rakyat Negeri Selangor. Itu pun tak mampu. Macam mana nak bagikan, tuan-tuan, air percuma dan api percuma? Bukan percuma lah, rendah. Tarif yang rendah kepada rakyat seluruhnya. Apalagi yang mereka tawarkan, tuan-tuan dan puan, mereka tawarkan misalnya royalty minyak. Daripada berapa peratus sekarang ni? 10%? 5% kepada 20%. 20%. Saudara, kerajaan federal nak makan apa? Jalan federal nak guna duit mana? Elektrik federal nak guna duit mana? Nak bina universiti federal nak guna duit mana? Nak bina kesihatan, tempat-tempat kesihatan, hospital nak pakai duit mana? Saudara-saudara, saya menganggapnya manifesto yang dibuat itu semata-mata nak buat manifesto yang nak menunjukkan Pakatan masuk pilihan raya ada manifesto. Dan saudara, saya bertanggungjawab, salah seorang ada gambar saya, tuan-tuan. Bila-bila ditunjukkan gambar manifesto yang tidak ditunaikan di negeri Selangor, sebelah gambar Menteri Besar Khalid, sebelah gambar saya. Tuan-tuan boleh tengok tu. Masa kita buat, tuan-tuan dan puan, memang ada calculation. Saya dengan Yaakob Sapari, 2 orang yang buat ni. 2 orang aja.
Kami buat satu persatu, sudah difikirkan, mampu untuk kita berikan kepada rakyat. Tetapi tidak diberikan oleh Khalid Ibrahim. Pasal apa tak diberikan? Ibu tunggal tak dapat. Tuntutan mahkamah sekarang, berapa ratus ibu tunggal yang sedang menuntut, ribu agaknya, yang sedang menuntut sekarang, apa yang perlu dituntut oleh ibu tunggal. Berapa yang menuntut anak-anak yang bersekolah yang kindergarten, RM50 yang dijanjikan, yang boleh dibayar tetapi tidak dibayar kerana mempunyai prioriti yang lain. Khalid Ibrahim mempunyai prioriti yang lain. Inilah yang berlaku, saudara. Dan saya nak menyebutkan, saudara, manifesto yang dibentangkan semalam itu adalah manifesto yang dibuat, kalau kena pun kenalah, kalau tak kena pun tak kenalah. Kalau kebetulan kita menang, kita cuba laksanakan. Kalau kami tak boleh laksanakan, kami akan bagi tahu rakyat nanti bahawa manifesto bukan satu janji. Mudah, begitu mudah, tuan-tuan. Bayangkan begitu mudah. Bila Khalid Ibrahim diasak oleh rakyat, mana dia air percuma, wahai Khalid? Mana dia aku sebagai ibu tunggal? Di mana bahagian aku? Kepada mereka yang ada anak ke sekolah, yang kau janjikan nak bagi bantuan kepada mereka, RM50. Di mana dia, wahai Khalid Ibrahim? Apa dia kata? Manifesto bukan satu janji. Semudah itu, tuan-tuan. Dan semudah itu orang Mero boleh menerima kenyataan yang sedemikian? Tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh. Tak boleh. Sebab itu, hadirin hadirat yang dihormati sekalian, ya, itu satu hal. Bila saya teliti manifesto tadi, tuan-tuan, saya telah membuat satu kenyataan, tuan-tuan boleh baca, ya, dalam imrnetwork.my, dalam TV radio kami itu, dalam Jati punya TV radio tu, imrnetwork.my, tuan-tuan buka lah, tuan-tuan. Kita dah ulas mengenai manifesto ini. Apa dia? Pertama, tuan-tuan dan puan, selain daripada apa yang saya sebutkan tadi, tawaran-tawaran mereka, yang saya mengatakan tawaran-tawaran ini, tuan-tuan dan puan, seluruh pakar ekonomi mengatakan kalau tawaran-tawaran itu seluruhnya dilaksanakan, muflis Malaysia ini. Muflis, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan bayang, negara yang mempunyai minyak di Terengganu, minyak di Pahang, minyak di Sarawak, minyak di Sabah, boleh muflis? Bayangkan, tuan-tuan, balak yang paling hebat di Sarawak, balak yang hebat di Sabah, balak di Kedah, tuan-tuan tengok, balak di Kedah teruk, tuan-tuan. Sampai muka menteri besar pun dah macam balak dah saya tengok dah. Betul, serius, tuan-tuan. Bayangkan balak di Kelantan. Habis mereka laksanakan, dan saya faham mereka mesti laksanakan dalam masa 5 tahun, dan hanya tinggal beberapa hari saja lagi, potong sebanyak-banyaknya, tebang sebanyak-banyaknya, sebelum mereka dah ramalkan negeri Kedah dan negeri Kelantan mungkin jatuh tahun ini kepada Barisan Nasional misalnya. Saudara-saudara, daripada sedikit analisa yang saya buat, yang itu banyak dah, tuan-tuan, analisa mengenai ekonomi ni saya tak perlu buat lagi, pasal tuan-tuan banyak tulisan tentang itu. Analisa mengenai cash flow-nya, dari segi cash flow, bila bercerita tentang manifesto yang ditawarkan itu, tuan-tuan pun sudah mendengarnya. Analisa daripada di mana duit, yang ini tak dijawab. Anwar Ibrahim pun tak boleh jawab. Bila ditanyakan kepada Anwar Ibrahim, daripada mana kamu nak dapat duit untuk kamu melaksanakan manifesto ini, dia sendiri tak boleh jawab, tuan-tuan puan. Hari ini, tuan-tuan baca dalam blog, baca dalam tulisan, perkara yang sama, soalan yang sama diberikan kepada Anwar Ibrahim, yang saya baca pada petang tadi, dia sendiri tak dapat memberikan jawapan yang pasti daripada mana nak dapat duit ini. Bayang. Inilah yang berlaku. Tapi saya nak menyebutkan, tuan-tuan dan puan, pertama sekali bacaan saya tentang manifesto ni, yang mengecewakan saya ialah bahawa PAS tak nampak langsung sebagai anggota Pakatan Rakyat
dalam manifesto ini, tuan-tuan dan puan? Tak nampak. Manifesto ini bagi saya adalah mainan dua parti saja. Siapa dia? DAP dan Pakatan Rakyat. Ada ke negara Islam dalam manifesto itu? Tak ada. Tak ada. Orang ono. Ada ke tentang syariat, macam mana caranya kita nak melembagakan lagi syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala? Tak ada. Adakah cerita macam mana nak membina institusi-institusi agama, universiti-universiti yang lebih luas, rangkaian-rangkaian universiti Islam antarabangsa mencakupi dunia luar, dunia barat, dunia timur? Tak ada. Macam mana caranya kita nak melembagakan dengan lembaga yang sedia ada supaya martabatnya lebih hebat? Seperti tuan-tuan, institusi mufti di Malaysia. Tak ada. Macam mana kita nak jadikan mahkamah syariah daripada yang atas sampai yang di bawah standard sama taraf antara mahkamah sivil dan mahkamah syariah? Tak ada. Di mana orang PAS? Saya nak tanya, di mana orang PAS? Di orang PAS, di. Di mana? Tuan-tuan tak malu ke minta maaf? Saya orang PAS. Semua kenal saya, tuan-tuan. Saya naib Presiden PAS. Ini bekas setiausaha saya ni, setiausaha PAS Negeri Selangor, Saudara Norman. Saya naib Presiden. Saya bukan ketua cawangan PAS Bukit Kapur, bukan. Semuanya kenal saya. 100% kenal saya. Tapi saya nak mengatakan, di mana dalam manifesto ini, di mana wajah PAS? Di mana wajah PAS? Potong lembu. Untung lembu. Di mana wajah PAS? Ambil saudara tentang apa lagi wajah PAS? Wajah PAS ialah nak melaksanakan hudud. Walaupun dikatakan PAS tak menyebut tentang hudud, tapi tuan-tuan pemimpin-pemimpinnya juga mengatakan, bila kami dapat menawan Putrajaya nanti, selepas itu, bila Putrajaya dapat kami tawan, maka negara Islam akan kami tegakkan, hudud kami laksanakan. Masih disebut. Ini semua mainan belaka, tuan-tuan. Sandiwara. Ini sandiwara. Ini betul-betul sandiwara, tuan-tuan. Zaman Iskandar Isman punya dulu. Saudara-saudara, di mana, saya nak sebut lagi, di mana wajah PAS? Wajah PAS nak menegakkan masyarakat yang bersedikan kepada Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Tak ada dalam manifesto itu. Tak ada langsung. Bolehkah pimpinan PAS, tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan tengok gambarnya. Tuan-tuan tengok gambarnya. Bolehkah angkat tangan macam tu? La ilaha illallah. Angkat tangan pasal apa? Lim Guan Eng boleh angkat tangan, tuan-tuan. He has got reason to raise his hand. Why? Because he achieved what they wanted to achieve. He achieved, they achieved. Dia dapat apa yang nak didapatkannya, dia dapat melalui manifesto. Dia angkat tangan. Anwar Ibrahim boleh angkat tangan sebab dalam manifesto ini boleh mendekatkan lagi, melaksanakan pluralisme agama, Islam liberal, boleh mendekatkan lagi untuk melaksanakan LGBT. Dia ada sebab angkat tangan. Pasal aku menang, dia kata. Tapi Nek Aziz yang ada kat situ angkat tangan. Ustaz Hadi yang dekat situ angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan apa? Pasal apa? Malulah, tuan-tuan. Dan disaksikan, tuan-tuan. Seluruhnya menyaksikan. Termasuk orang-orang PAS di Mero ni. Datang. Dia Suruhanjaya PAS Negeri Selangor, dia pun ada.
Mestilah. Kalau boleh dia tu yang saya kenal, kaki pun dia angkat. Macam mana tuan-tuan ni? Tak malu ke kita? Tak malu ke kita? Satu persatu. Tuan-tuan boleh datang ke depan ni. Kalau ada teman-teman PAS yang ada kat sini, datang ke depan ni. Bagi saya satu butir. Satu butir dalam manifesto itu yang menunjukkan bahawa butiran manifesto itu datangnya daripada cadangan PAS. Dan dipersetujui oleh DAP dan PKR. Tuan-tuan sebutkan depan ni. Sebab itu, saudara. Dan kalau saudara lihat, tuan-tuan dan puan, masyarakat yang anak dia, tuan-tuan, apa jenis masyarakatnya? Ada gambaran, tuan-tuan dan puan, dia ada elaboration dalam manifesto itu. Gambarannya ialah nak melahirkan masyarakat Malaysia yang asasnya adalah asas liberalisme barat, liberal barat. Asasnya adalah liberal barat. Asasnya tidak lain dan tidak bukan, tuan-tuan dan puan, ialah asasnya hendakkan negara yang coraknya, DAP pernah menyebutkan, DAP hendak Malaysia ni coraknya corak sekularisme. Sekular. DAP tidak sekadar ragu, wahai orang PAS. Mereka hendak menjadikan Malaysia ni negara sekular. DAP tidak ada segan-segan dan ragu-ragu lagi. Ini bukan saya yang menyebutnya kali pertama. Sudah disebutkan ribu-ribu kali, ratus-ratus kali dah. DAP nak menjadikan Malaysia sebuah negara republik. Dalam manifesto itu terbayang Malaysia negara republik. Tuan-tuan bayangkan. Bolehkah ahli PAS, pemimpin PAS angkat tangan ni? Angkat tangan. Macam mana? Mana fikir dia? Kalau dia angkat tangan bagi pihak dia, tak apa, tuan-tuan. Dia angkat tangan bagi pihak 1 juta ahli PAS. 1 juta ahli PAS, tuan-tuan, yang menangis siang malam berdoa kepada Allah. Tegakkanlah negara Islam, wahai Allah. Tegakkanlah negara Islam, wahai Allah. Hidupkanlah anak-anak aku dalam negara Islam, wahai Allah. Hidupkan cucu-cucu aku dalam negara Islam. Doa ulama-ulama besar dalam PAS. Macam mana Ustaz Hadi, macam mana Nek Aziz yang di atas pentas itu boleh angkat tangan, melihat dengan jelas-jelas manifesto itu tidak membayangkan satu pun kehendak dan keinginan orang PAS. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, apalagi dalam manifesto itu. Dalam manifesto itu, tuan-tuan dan puan, macam saya katakan tadi, tuan-tuan dan puan, kita sedang menghadapi masalah besar sekarang ini. Dan ini mesti ada. Dalam manifesto mesti ada. Apa dia? Kita sedang menghadapi masalah akhlak, masalah moral anak-anak. Allah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada yang cikgu-cikgu dekat sini, cikgu-cikgu pun sudah menghadapi masalah yang sangat besar. Macam mana nak menjaga disiplin anak-anak di sekolah dan di luar sekolah. Allah tahu, tuan-tuan. Saya baru saja berbincang dengan guru yang mengajar di sekolah agama. Tak mau sebut sekolah agama mana, sekolah agama private. Pun masalah. Betul-betul masalah. Dalam kelas masalah, sampai dalam bilik air yang tingkatan 4 laki-laki perempuan. Salah bilik air saja, salah tempat saja. Bayang, tuan-tuan dan puan. Dan ini berlaku. Ini berlaku, kecurangan yang sedemikian berlaku. Kepada guru-guru besar, pengetua-pengetua, ini bukan satu cerita khayalan. Bayang, tuan-tuan, di peringkat keluarga, anak-anak yang tak boleh diasuh lagi. Bayang di peringkat keluarga, anak-anak yang melukakan hati ibu dan ayah siang malam pagi petang. Bayang anak-anak derhaka yang berkelilingan anak-anak derhaka kepada ibu dan ayah. Yang inilah yang sepatutnya, tuan-tuan, menjadi perkara yang menjadi tumpuan kepada manifesto untuk membina Malaysia sebagai negara yang berdaulat, negara yang aman, negara yang damai, negara yang bertata susila, negara yang disebut Menteri Besar Selangor pernah sebut
Sementara saya jadi exco dulu 2 kali diulang-ulangnya. Dalam ucapan-ucapan bajet tahunannya, nak jadikan negeri Selangor baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oi, bukan main tuan-tuan dia. Selangor nak jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bayang dengan judinya, bayang dengan araknya, bayang dengan rumah urutnya, bayang yang disebutkan tadi tuan-tuan oleh Hamizun tadi, dengan bajet-bajet hotelnya. Bayangkan tuan-tuan dan puan, tempat-tempat persundalan yang begitu banyak, yang tidak berlesen. Di bawah beberapa kata rakyat, saya diberitahu tuan-tuan, bercambah-cambah. 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 Inilah yang berlaku. Ditambah pula dengan manifesto yang sifatnya sekular. Manifesto yang sifatnya tuan-tuan liberal. Manifesto yang sifatnya anti agama. Manifesto yang sifatnya anti moral. Bayang apa nak jadi negeri Selangor, apa nak jadi Malaysia. Tuan-tuan kajilah apa yang saya sebutkan ini. Saya tak fikir apa yang saya sebutkan ini bertentangan dengan semangat yang ada pada manifesto Pakatan Rakyat yang baru dibentangkan kemarin itu.